Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pun turut sama untuk membahas soal pembekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan dengan menyokong perkara tersebut. Pertama, saya ingin mencadangkan supaya RM ke-12, Rancangan Malaysia yang ke-12, tindakan pihak APU supaya benarnya semula di peringkat UPN, di peringkat negeri dan daerah. Kerana sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan, kita wakil rakyat pembangkang tak pernah ditanya untuk perancangan 5 tahun di parlimen masing-masing. Saya amat berharap perkara tersebut jangan ditutup lagi supaya cadangan-cadangan daripada parlimen tadi dibawa kepada UPN, seterusnya dibawa kepada EPU untuk kita bentangkan dalam parlimen. Saya melihat perkara tersebut amat penting. Kalau tiada rancangan Malaysia yang ke-12 5 tahun nanti, ada kemungkinan kawasan kita tidak akan dapat bajet. Sebelum ini, sahabat saya daripada Pasir Mas telah membangkitkan jalan Gerik ke Jeli yang teruk. Saya tiap-tiap tahun membangkitkan perkara tersebut. Saya memahami kerana keuangan agak kurang, jalan yang jauh. Saya cadangkan supaya dalam rancangan Malaysia yang ke-12 nanti, jalan tersebut akan dapat diturap semula sehingga boleh memberi keselesaan penduduk-penduduk daripada pantai timur, pantai barat untuk menggunakan jalan tersebut. Perkara yang seterusnya yang saya ingin sentuh ialah bila satu-satu parlimen telah diluluskan peruntukan oleh mana-mana kementerian, jangan ada pihak mengubah tajuk, bawa ke tempat lain. Saya amat berduka cita. Satu di kawasan saya Parlimen Gerik, di mana peruntukan diluluskan untuk buat canopy walk di Royal Bloom. Bukan sikit, bukan 200,000, bukan 2,000, 20 juta dipindahkan ke tempat lain. Ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, di mana Royal Bloom satu kawasan yang agak tempat pelancongan. Kalau ada canopy walk dengan jumlah 20 juta tadi, boleh menarik pelancong-pelancong lain datang ke kawasan saya di Greek. Oleh sebab itu, kementerian-kementerian yang telah akan di bawah Pakatan Nasional nanti, begitu juga kerajaan negeri, kekalkanlah, jangan bila kita luluskan di Greek, jangan bawa ke Ipoh. Lulus di Ipoh, jangan bawa ke Greek. Itu contoh. Kerana setiap kita mengetahui benda tersebut. Bila berlaku perubahan, kita rasa kecewa. Kan? Kenapa perkara tersebut boleh berlaku? Perkara yang ketiga, zaman Pakatan Harapan 22 bulan, banyak pegawai-pegawai kerajaan dihentikan. Dilantik buat pegawai lantikan. Saya mencadangkan sama ada PTD, Kerani, mana yang kosong lantik, penuhkan jawatan tersebut, bagi pencen kepada mereka. Inilah antara nikmat menjadi pegawai kerajaan. Kalau tidak, kalau kita bagi setakat kontrak, sampai bila kontrak? Kemudahan-kemudahan yang ada, yang mereka nikmati daripada kerajaan. Satu penghinayaan kepada rakyat. Konon-konon bila mari kita nak menyusun semula peruntukan dalam Pakatan Nasional ini, dikatakan kita tidak peka dan sebagainya. Sedangkan kita tahu, rakyat dalam Malaysia ni tahu, sejak mula Pakatan Harapan memerintah, saham menjunam. Segala-galanya jatuh. Yang menyebabkan kerugian bertimpa-timpa. Tetapi masuk ke tahun dah lama sikit, mungkin mereka lebih bijak mengurus mentadbir negara, maka ekonomi semakin baik. Saya tidak menafikan perkara-perkara tersebut. Kerana itu, lebih baik kita Pakatan Nasional, Perikatan Nasional ini melihat perkara-perkara tersebut. Kilang-kilang yang
ramai daripada mereka dibuang kerja. Kita ni nasib baik. Bukannya UMNO berpakat dengan PAS, berpakat dengan Bunga Raya nak menjatuhkan kerajaan. Perdana Menteri ketika itu meletak jawatan. Perdana Menteri hari ini mengetuai Bersatu tarik diri daripada Pakatan Harapan. Saudara Azmin tarik diri daripada Pakatan Harapan. Kenapa tuduh kami sebagai menjatuhkan kerajaan? Ini memang tidak munasabah dan tak logik. Kan? Saya berharap supaya perkara tersebut tak payahlah kita mainkan seolah-olah kami di sini merampas kuasa. Sebenarnya ini pekerjaan Allah Ta'ala yang kita tidak boleh terduga. Kita tak tahu. Ya Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir kenapa nak letak jawatan? Ini kita tak tahu pemikiran beliau. Kemudian Tun Dr. Mahathir ditipu masa di Istana Negara. Semua nak pangkah Tun Dr. Mahathir. Tiba-tiba hari kedua, mereka pangkah yang Langkawi ingin mencela. Berikan. Sila. Silakan Langkawi. Puan Yang Di-Pertua, saya tidak letak jawatan. Tetapi ahli-ahli daripada kerajaan ini mungkin tak faham cara-cara perlembagaan kita. Apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan pun jatuh. Tak jadi kerajaan lagi. Kalau dia tak jadi kerajaan, macam mana saya nak jadi Perdana Menteri? Just bila dia tak jadi kerajaan, menteri dan lain-lain pegawai juga jatuh, termasuk Perdana Menteri. Jadi macam mana saya nak letak jawatan lagi? Saya dah tak ada jawatan. Ini saya fikir payah nak dipaham. Diulang perkara ini berkali-kali. Macam tak boleh dengar ke? Tak tahulah. Tapi ini sebenarnya tak ada peletakan jawatan. Saya cuma memberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong keadaan iaitu saya terletak jawatan. Ini bukan bermakna saya buat keputusan sendiri nak letak jawatan. Apabila parti saya keluar daripada Pakatan Harapan tidak jadi kerajaan lagi. Dan semua anggota Pakatan Harapan tentulah tergugur kerana tindakan itu. Dan tindakan itu adalah satu pengkhianatan kepada janji kita. Kita dipilih oleh rakyat. Rakyat percaya bahawa perjuangan kita ialah untuk melawan kleptokrasi. Tetapi apabila kita berada dalam kerajaan, kita sabotaj kerajaan kita sendiri kerana kita nak jadi Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya masih menghormati Tun. Tapi setiap rakyat di Malaysia mendengar dan melihat dalam TV. Yang meletak jawatan pengumumannya Tun dulu. Kemudian baru kita lihat Bunga Raya menaik diri. Dan kumpulan Azmi tarik diri. Maknanya 22 tahun Tun jadi Perdana Menteri. Tambah pula 22 bulan. Adakah peletakan jawatan itu dinafikan oleh Tun? Semua rakyat tahu Tun yang letak jawatan. Saya minta maaf lah. Saya bercakap kerana saya anggapkan Tun ni serupa ayah saya. Kan? Jadi